Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, video kali ni saya nak ceritakan tentang apa yang akan pelajar semester 7 lalui waktu korang semester 7 nanti. Video ni pun adalah upon request daripada pelajar semester 6. Diorang nak tahu apa yang akan diorang lalui waktu semester 7. Jadi saya akan cerita seberingkas je lah apa yang kita lalui dulu. Sebab sebenarnya nanti akan ada taklimat tau daripada lecturer yang in charge untuk pelajar semester 7. Ustaz ataupun ustazah yang in charge tu akan bagi taklimat lah dekat korang. Dia akan cerita rangkai dengan lebih detail apa yang akan korang lalui nanti. So saya kira macam saya cerita ni just nak bagi gambaran kasar je dekat korang. So nanti kalau korang dah join taklimat tu pun korang dah tahu kan, oh nanti aku akan buat ni macam tu. Dalam video ni saya akan ceritakan dua point. Point yang pertama adalah semester 7 dan point yang kedua adalah semester 6. Okey, dalam semester 7 ni ada dua benda yang korang kena buat nanti. Iaitu yang pertama adalah practical ataupun intern, dan yang kedua adalah korang kena siapkan FYP. Maksudnya sambil korang intern, sambil tu korang kena siapkan FYP. Intern ni korang akan lalui selama 4 bulan, and then FYP korang kena siapkan dalam masa 6 bulan. Okay, kalau korang gagal untuk settlekan dua benda ni, korang kena extend 1 sem lagi, and then settlekan baru korang boleh grad. Kalau korang tak settlekan, korang tak boleh grad, and then korang kena extend lagi sampai lulus. Okay, tu dua benda yang korang kena tahu untuk semester 7. Okay, untuk FYP tu saya nak tambah sikit. Ada dua benda yang korang kena tekankan. Yang tu yang pertama, waktu korang buat FYP tu, korang kena tahu nak decide tajuk tu adalah masa yang paling lama sekali akan diambil lah macam tu. Tapi kalau korang nak create tajuk tu, starting from problem statement. Actually kita orang ajar hari tu, kalau nak dapatkan tajuk, kena dapatkan problem statement dulu. Macam tu. Satu lagi, apa yang penting dia akan ada kaitan dengan intern. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam FYP ni ada dua metod tau. Metod untuk pemilihan tajuk. Yang pertama adalah metod A. Metod A ni adalah tajuk yang berkaitan dengan tempat intern kita. Metod yang kedua adalah metod B. Itu metod yang tak ada kaitan dengan tempat intern kita. Contoh, saya intern dekat tabung haji, tapi saya buat research pasal wasiat. Maksudnya saya menggunakan metod B. Okay? Tapi kalau saya intern kat tabung haji, and then saya buat research pun pasal tabung haji, maksudnya saya menggunakan metod A. Macam tu. Lecturer akan suggest korang untuk guna metod A lah. Sebab metod A ni kira macam korang buat research pasal tempat intern korang kan. First, korang akan mudah untuk dapat data sebab korang dah hadir dekat situ. Ibarat macam korang buat research tentang company tu. Jadi company tu mesti akan macam, oh bagusnya dia ni kan buat research pasal company kita, and then korang boleh tinggalkan something kat company tu ke apa ke kan. Mana tahu. Tu bagi saya lah, tu pendapat saya. Okay, benda kedua yang saya nak tekankan dalam FYP ni adalah guideline. Dalam FYP korang kena ikut guideline, and then guideline tu nanti ada je dalam website ASIS, korang boleh tengok. Dalam guideline tu dia akan ceritakan tentang format, cara untuk tulis ayat Quran, format dia, sengit ke tak, dan lepas tu cara penulisan hadis, semua tu ada dalam guideline tu, so korang kena tengok. Okay? Kalau tak nanti takut macam marba korang punya FYP. Ini tak silap saya ada juga template tau, tapi korang kena tengok balik. Sebab waktu saya dulu ada template, jadi korang just masukkan template tu dalam Words, and then dia set upkan untuk korang. Tapi saya tak sure korang punya ada ke tak, nanti korang boleh tanya ustaz balik macam mana. Okey, itu settle untuk sem 7. Okey, point yang kedua itu sem 6. Okey, dalam sem 6 ni ada ada dua point yang saya nak tekankan. Yang pertama adalah pemilihan tempat intern. Okey, dalam pemilihan tempat intern ni korang pecahkan pula kepada 4 point yang saya nak bagi tahu. Iaitu yang pertama, korang kena buat shortlist. Shortlist company apa yang korang nak minta. Pastikan list sebanyak mana yang korang boleh, sebab korang tak tahu tau probability untuk korang dapat company tu berapa dia punya persen dia. Satu, sebab korang nak kena bersaing dengan ramai lagi student dekat luar sana yang nak intern juga. And then yang kedua, kita takut kriteria yang company tu tetapkan terlalu tinggi. Contoh macam kita ni, result yang biasa-biasa ni kan, nak kena bersaing dengan budak-budak yang pandai-pandai kat luar sana tu. So minta sebanyak mana yang korang boleh, biar lebih jangan kurang. Sebab nanti akan ada deadline yang ustaz akan bagi untuk korang bagi tahu dekat ustaz ataupun submit dekat ustaz company mana yang korang akan intern. Macam tu lah. Yang kedua, minta sebanyak mana yang korang boleh. And then yang ketiga, ada juga certain student yang dia lebih suka fokus kepada company yang ada probability untuk dia diserap terus. Okay, kalau macam tu korang kena buat research sendirilah, macam nak identify sama ada company tu akan serap terus ke tak. Sebab macam saya tak ada buat macam tu. Maksudnya macam saya just asalkan dapat tempat intern pun dah cukup. Itu waktu saya dululah. Tapi korang jangan ikut saya. Kalau korang ada target korang sendiri, korang buat, korang ikut target yang korang nak. Tapi saya tak ada tips yang saya nak share pasal benda tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, korang cuba research. Lepas tu kalau korang macam ada confident sikit, korang nak tanya terus ke orang tu, tanya je lah, cakap ada tak possibility untuk saya diserap masuk. Kalau saya
saya perform elok ke, ataupun cik ada tak nak serap. Kalau korang boleh tanya, ataupun kalau korang berani tanya, boleh je nak tanya, try nasib kan, mana tahu rezeki ke tak. Okay, kalau awak perform cantik, tak ada masalah, nanti kita serap awak masuk, contohlah kan. Sebab ada je kawan saya yang intern sampai sekarang dia kerja lagi kat situ. So nanti korang boleh tanya dekat orang tu, call ke apa, dia tunjuk efek lebih sikit kan. Kalau korang nak hasil yang lebih, efek kena lebih lah. Okay. Poin yang keempat adalah dokumen yang diperlukan untuk korang email pada company yang korang nak minta intern tu. Waktu kita orang buat 3 cara tau. Yang pertama adalah korang call. Call tanya ada ambil pengambilan ke tak, ataupun saya dah submit email saya untuk intern. So nanti kalau ada masa, kalau ada ke lapangan boleh tengok. Ada juga yang buat macam tu. Dan yang kedua, email je terus, maksudnya macam tak call, email je, lepas tu buat senyap kan. Okay, lepas tu cara yang ketiga, ada certain company yang dia ada SOP dia sendiri tau kalau korang nak mohon intern kat situ. Contohnya macam tabung haji, dia ada dalam dia punya website, korang kena isi dalam sistem diorang. Korang kena login, lepas tu ada button-button dalam sistem diorang tu yang korang kena tekan, korang kena submit korang punya dokumen-dokumen dalam tu. Bukan melalui email lah, maksudnya melalui diorang punya sistem dekat website. So yang tu pun korang kena tahu. Okay, ramai je company yang nak cari student praktikal ni. Cuma korang kena rajin lah, korang kena rajin tanya, korang kena rajin hantar banyak-banyak. Macam kawan saya hari tu dia hantar sampai 100 email tak silap saya. Tapi Alhamdulillah lah, disebabkan effort dia tu, banyak tempat yang dia dapat, and then dia boleh pilih mana yang dia nak. Macam tu. Tapi korang pun kena rajin macam tu jugalah. Okay, jangan hantar sikit je, hantar banyak-banyak tak apa. Okay, dokumen yang saya cakap dalam email tu, maksudnya macam korang attach apa dokumen yang perlu di-attachkan dalam email tu. Ada 5 dokumen. Okay, yang pertama adalah resume. Okay, resume ni korang boleh tengok lah, banyak je template, contoh-contoh template dekat Google. Lepas tu dekat Canva pun banyak. Korang edit lah cantik. Lepas tu isilah apa-apa yang patut, detail yang patut. Yang tak patut tu tak payah, nanti menyemak je dalam korang punya resume. Dan yang kedua adalah curriculum writing. Ni ada juga certain company yang minta, tapi curriculum writing, beza dia dengan resume adalah curriculum writing ni dia lebih detail. Kalau ada yang minta, kalau korang dah prepare kan, senang kan. So prepare je siap-siap. And then yang ketiga adalah cover letter. Cover letter ni pun banyak juga contoh, tapi korang jangan copy paste sebiji. Kan nanti tiba-tiba sama dengan studio lain yang copy paste juga. So tak nampak lah effort korang kat situ kan. Ternyata orang tu pun dah hafal dah, ni ayat Google, ni ayat copy paste macam tu kan. So jangan buat macam tu. Tengok contoh je, format macam mana, apa semua. Lepas tu ayat tu korang ubah lah. Lepas tu nanti kalau contohnya kalau korang nak prepare untuk company lain, jangan lupa ubah alamat company tu. Sebab ada je kawan saya, dia terlalu copy paste sampai banyak sangat sampai dia tak perasan sebenarnya dia tak ubah lagi nama company tu. Macam ya Allah, macam so korang kena hati-hati benda-benda kecil je tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam tu. Yang keempat adalah mini transcript. Okay, mini transcript ni pun korang kena sediakan sebab company nak tengok lah macam mana korang punya prestasi pembelajaran kan. Okay, nanti korang boleh tanya ustaz macam korang nak dapatkan email ke, by email ke, macam mana ke. Okay, and then yang kelima adalah surat jawapan. Surat jawapan ni ustaz akan bagi waktu taklimat nanti. And then dia ada dalam 2 version tau, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay, cara untuk korang tahu sama ada korang nak guna bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, korang cuba buka website dia. And then kalau korang tengok, bila korang buka je tu dia guna bahasa Melayu, so korang boleh guna bahasa Melayu. Tapi kalau korang buka je dia punya website tu dia guna bahasa Inggeris, so disarankan untuk korang guna bahasa Inggeris. Lepas tu tujuan hantar email ni untuk apa kan, apa semua tu minta dipertimbangkan. Bawah ni ada disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan. Tu dia lah cantik. Kalau bahasa Inggeris dia bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu tu dia bahasa Melayu, macam tu. Okay, itu cara untuk korang hantar email. Poin kedua yang saya nak tekankan dalam semester 6 ni adalah subjek metodologi. Okay, subjek metodologi ni ada dalam korang punya syllabus kan untuk SEM ni. Okay, untuk SEM 6 ni jadinya korang pay attention dalam subjek tu, sebab nanti korang akan gunakan subjek tu untuk buat FYP nanti. Kalau korang tak alert dengan korang punya systematic punya subjek ni, takut nanti korang susah nak buat waktu korang punya FYP nantilah. Sebab korang punya FYP tu individual tau. Jadi korang macam kena survive sendiri. Maksudnya kena tahu cara nak buat tu, cara nak buat ni. Takkanlah time kita FYP tu baru korang nak research. Research method ni kena tulis macam mana, LR ni kena tulis macam mana. Jadi time tu lah korang akan belajar. Okay, so jangan ambil ringan subjek tu. Subjek tu sangat-sangat digunakan untuk korang implementkan dalam korang punya FYP nanti. Okay, tanyalah ustaz sebanyak mana ustaz ataupun ustazah yang ajar korang tu, sebab benda ni korang akan guna nanti. Macam saya dulu, saya tak alert tahu benda tu. Jadi saya macam geram jugalah sebab saya main-main. Jadi saya tak naklah korang ulang kesilapan yang sama yang saya buat. Okay, so fokus, cedok sebanyak mana ilmu yang korang boleh. Sebab nanti research method tu, kenapa dia penting? Sebab research method tu nanti korang akan belajar cara untuk ambil data daripada orang lain, ataupun cara untuk korang collect data daripada korang sendiri. Sebab tu korang kena tahu
cara untuk collect data tu macam mana. Sebab FYP ni kita hanyalah compile orang lain punya research dalam kita punya research. Macam tu je. Sebab kita bergantung kepada research orang lain. Salah cara kita masukkan data dalam FYP kita, maka salahlah FYP kita. Sebab tu korang kena tahu cara yang betul. Okay? So, belajar betul-betul, fokus betul-betul untuk subjek tu. Subjek lain pun fokus juga. Tapi, jangan ambil ingat subjek ni sebab nanti korang akan gunakan untuk SEM 7 nanti. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. Saya harap video ni membantu. Kalau rasa macam korang was-was dengan info yang saya sampaikan, tolong double confirm balik dengan ustaz korang. Sebab saya grad pun dah lama, dah 2 tahun lebih dah. Takut banyak pembaharuan yang pihak ASIS dah buat, fakulti dah buat. Jadi tolong double confirm balik dengan ustaz ataupun ustazah yang akan bagi taklimat pada korang nanti. Okay? Sampai itu saja. Semoga dipermudahkan urusan siapa-siapa saja yang tengok video ni, sama ada korang SEM 1 ke, SEM 2 ke, SEM 5 ke, SEM 6 ke. Okay? Amin. InsyaAllah semoga dipermudahkan kan. And then good luck. Pastikan korang buat betul-betul, dapatkan A untuk korang punya FYP. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.